Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syami di Didik TV KPM. Anda sedang menyaksikan Sembang Aktif. Hari ini, Irfan bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa yang berusaha, Dr. Latif bin Muhammad, iaitu pengarah bahagian sukan, kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Latif, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini, Doktor, sebenarnya kita akan bawakan satu perbincangan topik yang cukup menarik berkenaan dengan Majlis Sukan Sekolah Malaysia ataupun MSSM, di mana kita tahu, Doktor, sebelum ini telah dibuka tirai dengan kejohanan Merentas Desa pada 6 Ogos yang lalu dan diteruskan pula dengan 22 acara dipertandingkan pada 4 hingga 8 September dan akan diakhiri dengan kejohanan olahraga pula pada 20 hingga 24 September nanti. Jadi, Doktor, sebagai permulaannya nak tanya juga kepada Doktor, bagaimana bahagian sukan, kurikulum dan kesenian ini mampu untuk melahirkan bakat baru dalam bidang sukan? Okey, terima kasih Irfan. Ya, sama-sama. Jadi peranan utama bahagian sukan, kurikulum dan kesenian ataupun biasanya orang sebut sebagai BSKK, betul, adalah untuk merancang, menyelaras dan mengenal pasti murid-murid yang berbakat yang bermula daripada peringkat daerah, peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri dan seterusnya ke peringkat kebangsaan dan akhirnya ke peringkat antarabangsa dan di bawah BSKK juga anjuran-anjuran ini dilaksanakan untuk program pembangunan dan kecemerlangan sukan. Jadi untuk pengetahuan penonton dan juga Irfan juga kami juga mengurus dan juga mengenal pasti golongan murid yang berbakat ini yang ditawarkan di pusat-pusat kecemerlangan KPM iaitu di pusat latihan daerah, kemudian di sekolah sukan negeri dan juga di sekolah sukan Malaysia. Jadi atlet-atlet ini sebenarnya akan dilatih di sini. Dia akan menjalani latihan berstruktur, digila potensinya dan juga sebagai atlet pelapis negara pada masa akan datang. Okey, maknanya Doktor, mereka ini akan digelar dari seawal peringkat daerah akan dibawa ke peringkat kebangsaan, insya-Allah. Dan mungkin Doktor boleh ceritakan dari segi definisi cemerlang dalam konteks sukan MSSM. Silakan Doktor. Okey, jadi di dalam kita melihat tentang perkara ini, jadi definisi cemerlang ini sebenarnya ialah yang kita sebut sebagai satu kejayaan yang dicapai oleh murid-murid dengan sangat baik. Jadi pada pandangan saya, murid yang cemerlang sebenarnya dalam sukan ini ialah murid yang mewakili negeri masing-masing, khususnya dalam MSSM. Jadi mereka ini sebenarnya telah mencapai kejayaan dalam negeri masing-masing dan sebenarnya itu bukanlah satu yang mudah. Betul, saya setuju. Satu yang mudah kerana mereka sebenarnya bermula daripada peringkat sekolah lagi. Selepas tu ke peringkat daerah, seterusnya negeri, peringkat negeri. Jadi di peringkat negeri itu sebenarnya dah cemerlang sangat sebelum mereka bertanding di peringkat kebangsaan mengikut kategori umur yang dipertandingkan. Jadi sebenarnya untuk makluman penonton sekalian pelbagai latihan sebenarnya dilaksanakan untuk melaksanakan ataupun mereka menyertai pelbagai kejohanan dan di peringkat MSSM itu sebenarnya peringkat yang paling tinggi di peringkat mereka melaksanakan untuk sukan tersebut. Baik Doktor, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Kita faham di mana mereka ini sebenarnya bermula dari bangku sekolah lagi, di mana mereka akan digilap dengan pelbagai latihan untuk mereka maju dalam sukan di peringkat kebangsaan pula. Dan bagaimana Doktor melihat penganjuran MSM tahun ini 2022 dapat mencungkil bakat baharu dalam pelbagai bidang sukan? Sebab kita tahu Doktor, sebelum ini 2 tahun kita tidak ada dalam arena yang sebenar. Jadi tahun ini kita kembalikan dalam sukan yang sebenar. Jadi bagaimana penganjuran ini dapat membantu untuk meningkatkan kualiti bidang sukan yang terdapat di Malaysia? Silakan. Okey. Jadi Irfan, sebenarnya kalau kita melihat matlamat penumbuhan MSSM itu sendiri sebenarnya ialah untuk memberi tumpuan kepada kecemerlangan sukan sekolah selaras dengan dasar sukan negara, iaitu sukan untuk semua dan juga sukan untuk kecemerlangan. Jadi KPM sebenarnya memanfaatkanlah MSSM ini untuk penyertaan murid daripada pelbagai latar belakang daripada yang terlibat, termasuk juga murid-murid orang asli juga. Orang asli pun ada? Yang menyertai sehingga ada di peringkat kebangsaan, iaitu peringkat MSSM ini. Jadi penganjuran MSSM ini sebenarnya baru saja dilaksanakan yang terbaru, iaitu daripada 4 hingga 8 September ini, di mana jumlah negeri dan murid-murid yang terlibat
maafkan saya, jumlah murid dan pegawai yang terlibat sebenarnya dalam SSM. melibatkan 15,680 orang dan kita telah berjaya sebenarnya mengenal pasti murid-murid yang sebenarnya telah menyelah, seperti adik Abi Fariana Jasri yang berjaya muncul sebagai pemain terbaik kejohanan hoki bawah 12 tahun. Baik. Okey. Jadi murid ini sebenarnya telah digilap bakatnya dalam hoki ini sejak berumur 9 tahun lagi. 9 tahun lagi, doktor. Oleh Dan setahu gurunya saya lah yang terlibat dekat sini. Jadi murid ini sebenarnya melihat bahawa dia telah dilatih di Sekolah Kebangsaan Iskandar Bera Pahang. Jadi sebenarnya murid ini sebagai contoh kepada murid-murid yang berbakat dan juga yang komited dalam latihan yang dijalani lah. Jadi mungkin kalau kita lihat contoh-contoh yang lain contoh-contoh yang lain seperti adik Alisa binti Darus juga murid orang asli. Orang asli juga. Tapi ia mewakili negeri Perak mewakili negeri Perak dalam sukan softball MSSM 2022 ini dan telah dinobatkan sebagai Best BTM SSM 2022. Baik, doktor. Selain itu, kita sebenarnya ambil maklum bahawa penyertaan murid ini sebenarnya menyeluruh. Ada dari sekolah di bandar dan juga terdapat pelibatan murid-murid dari sekolah dari pedalaman juga, seperti adik Izwan dari SK Balimbang. Merupakan seorang murid dari pedalaman dari Sabah dan telah mendapat kejayaan dalam sukan bola tampar. Dan seperti yang kita tahu, doktor, saya pernah nampak satu posting di Facebook. Ada satu banner yang telah menunjukkan betapa dia adalah wira kepada kampung tersebut. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit. Ya, betul. Tapi selain itu juga Irfan, sebenarnya kita ada satu lagi, iaitu pemain kriket yang termuda yang pernah mewakili Johor dalam MSSM. Jadi bukan sahaja senarai pelangkap mereka sebenarnya telah berjaya menjatuhkan 4 wiket sepanjang kejohanan MSSM kali ini. Wow, pencapaian hebat. Jadi ini saya baru lihat dari Facebook yang ada ni. Jadi maksudnya dia sebenarnya boleh menghasilkan bakat-bakat yang muda. Jadi adik ini sebenarnya ialah berusia 9 tahun 9 baru tahun. darjah 3 di mana membantu pasukan Johor beroleh naib juara kejohanan kriket MSSM bawah 12 tahun. Baik. Dan kita nampak, doktor, sebenarnya segenap lapisan umur telah memberikan satu impak yang positif dalam bidang sukan di negara kita. Dan kita nak tahu juga dari segi rekod, ada tak rekod baru yang diwujudkan dalam sukan MSSM kali ini, doktor? Ya, kalau kita lihat dekat situ Irfan Baik. rekod-rekod baru ini sebenarnya kita lihat khususnya sebenarnya ialah daripada kejohanan akuatik. Akuatik, okey. Jadi kalau daripada makluman yang saya dapat terdapat empat atlet lelaki yang boleh rekod baru dalam akuatik dan juga 8 rekod baru bagi akuatik bahagian perempuan. Sebagai contoh iaitu Muhammad Duha bin Zulkifli untuk 50 meter gaya kupu-kupu. Jadi masa yang dicatat ialah 26.28 saat berbanding dengan rekod lamanya iaitu pada tahun 2019 iaitu 26.46 saat. Dan yang apa menarik ni, doktor, adik Muhammad Duha ni merupakan murid yang berusia 14 tahun sahaja dan telah berjaya memecahkan rekod kebangsaan. Itu satu pencapaian yang cukup baik. Dan ada juga doktor, yang kedua untuk 200 meter gaya bebas pun dia telah pecahkan rekod juga. Wah, okey. Baik, ada lagi satu, doktor. 100 meter gaya bebas pun telah dipecahkan rekod oleh adik Muhammad Duha ni dengan rekod yang baik. Dan juga kita melihat, doktor, bagi perempuan pula, rekod baru keseluruhan perempuan, kita ada adik Tan Rosin yang berumur 16 tahun telah memecahkan rekod 50 meter gaya dada. Kalau saya nak baca, doktor, banyak lagi sebenarnya. Dan kita boleh lihat dengan penganjuran MSM kali ini, di mana murid-murid telah pun menunjukkan bakat yang cukup baik, memberikan mereka platform, dan juga kita sebagai KPM sendiri telah menerima bakat-bakat yang baru ini sebenarnya. Tapi sebenarnya kita lihat juga Irfan bukan sahaja dalam perseorangan ini. Kalau kita lihat di dalam kejohanan ini juga secara berpasukan, kalau melihat bahawa ada pencapaian murid secara berpasukan, khususnya seperti dalam bola sepak
MSSM 2022 ini amat menggalakkan. Yang berlaku di Kedah tu, Dr. Pasukan ini sebenarnya telah buat persiapan yang rapi sebelum mereka menghadapi kejohanan ini, kerana pada kali ini format-format ada sedikit berbeza disesuaikan dengan peristiwa isu-isu selepas pandemik disesuaikan supaya murid-murid kita boleh diketengahkan dan murid-murid ini boleh bersukan pada peringkat ini. Dan kalau kita lihat kejohanan kali ini sebenarnya masih lagi lah didominasi oleh pasukan Majlis Sukan Majlis Sukan Selangor. Jadi kalau kita lihat dekat situ sebenarnya ia masih mengungguli, tapi diberi cabaran hebat juga daripada pasukan-pasukan yang lain, daripada MSS Kedah, Pahang dan juga Kelantan. Jadi secara umumnya Irfan, atlet murid dalam kejohanan kali ini sebenarnya telah mempamerkan kualiti permainan yang sangat baik untuk memenuhi kehendak bola sepak khususnya yang kita sedang bincangkan kat sini, di mana tempo permainan sangat cantik kalau kita lihat dengan pantas dan laju sekali kalau kita berkesempatan melihatlah dalam MSS. Saya pun sebenarnya Doktor ada melihatlah klip-klip video berkenaan dengan pertandingan bola sepak yang berlangsung di Kedah tu. Memang saya nampak corak permainan mereka sangat cantik dan mereka juga merupakan pelapis atlet negara pada masa akan datang. Kita doakan sama-sama. Jadi itulah pengenalan kepada topik kita pada hari ini berkenaan dengan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2022. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di TV KPM selepas ini. Inilah dia Sembang Aktif dan Irfan sekarang bersama dengan Dr. Latif di sini. Penganjuran kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia merupakan satu platform yang telah memberi ruang kepada murid kita untuk cemerlang dalam bidang sukan, tetapi mereka ini sebenarnya bukan dalam bidang sukan saja, malah mereka juga cemerlang dalam bidang akademik. Contohnya di sini Doktor, kita boleh cerita mengenai adik Khairil Al-Ashik bin Umar Al-Khalifa, merupakan pemain rugby dari Johor, telah menjadi pemain terbaik kejohanan itu dan merupakan pelajar cemerlang akademik, juga merupakan penghulu asrama di SMK Tinggi Batu Pahat. Jadi nak tanya Doktor, kita lihat kejayaan-kejayaan murid ini, dari siapakah tulang belakang kepada kejayaan mereka? Silakan Doktor. Ya, Irfan dan pada penonton sekalian Jadi sebenarnya untuk memastikan atlet murid kita ini sebenarnya untuk cemerlang dalam bidang yang diceburi bukanlah sesuatu yang mudah. Betul. Dan juga memerlukan masa yang bukan singkat. Jadi pelbagai pihak sebenarnya bergading bahu untuk kejayaan atlet murid ini termasuklah ibu bapa, sekolah, masyarakat dan tidak dilupakan ialah Persatuan Sukan Kebangsaan. Jadi dalam kes seperti ini Irfan dan juga para penonton salah satu pihak jika salah satu pihak ini tidak dapat mainkan peranan mereka dengan penting dan ataupun mainkan peranan mereka dengan baik, jadi mustahil seorang atlet murid itu boleh berjaya lah. Jadi walaupun kita cerita dalam bidang sukan tapi dalam keadaan biasa tanpa penglibatan ibu bapa khususnya, anak-anak kita ini tidak akan berjaya dengan lebih baik. Jadi untuk menyalahkan mereka ini sebenarnya ialah pelbagai bantuan daripada ibu bapa ini diperlukan. Jadi biasanya memang anak-anak akan menghadapi kesukaran sekiranya tidak dapat support yang sepatutnya daripada ibu bapa. Jadi itu terpulanglah kepada individu yang ada untuk membantu anak-anak ini untuk berjaya. Di mana anak-anak ini sebenarnya perlu ada sokongan daripada ibu bapa, daripada sekolah, daripada masyarakat, juga daripada persatuan-persatuan sukan untuk mereka berjaya di dalam sukan mereka. Baik Doktor, bercakap mengenai sokongan daripada ibu bapa ni, apa antara bentuk sokongan yang boleh ibu bapa beri kepada murid-murid untuk mereka lebih jauh dalam bidang sukan? Silakan Doktor. Ya, sebelum itu mungkin kita lihat sedikit berkenaan dengan apa yang dinyatakan oleh Profesor Diraja Engku Aziz. Di mana beliau mengatakan bahawa rumah merupakan universiti pertama bagi anak-anak dan ibu bapa pula merupakan profesor pertama bagi mereka. Okay. Jadi dalam kes ini, jadi asas pendidikan itu sebenarnya berasal daripada rumah. Dari rumah, betul. Ya. Jadi
dan kita lihat bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting kepada anak-anak ini, seperti mungkin istilah yang biasa kita dengar, iaitu melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Jadi anak-anak ini apabila telah dilatih oleh ibu bapa, jadi mereka telah jatuh cinta dengan aktiviti bersukan contohnya, dan kesihatan mereka juga akan terjamin. Jadi ibu bapa sudah pastilah orang yang memberikan sokongan dan bijak untuk memberikan pendidikan kepada mereka dan membahagikan masa untuk mereka dari segi pelajaran dan juga daripada sukan. Jadi sokongan utama sebenarnya ialah sokongan moral kepada anak-anak ini sebenarnya, Irfan. Jadi hal ini penting sebenarnya berasaskan kepada diri mereka, iaitu diri anak-anak itu rasa dihargai dan seterusnya kekal bermotivasi untuk bersukan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ibu bapa tak usahlah melatah apabila contohnya anak-anak mungkin kalah daripada serta pertandingan. Itu sebenarnya sokongan dan motivasi daripada ibu bapa itu sangat penting. Harus diberikan. Ya, kerana anak-anak itu akan terus berasa yakin apabila ibu bapa sentiasa menyokong mereka daripada belakang. Sebagai contohnya dalam kejohanan kejohanan yang kita laksanakan sekarang ini yang baru berakhir, pastinya ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi sebenarnya kekalahan yang berlaku itu sebenarnya mereka ialah berprestasi tinggi kerana mereka telah mewakili negeri masing-masing. Ada kat situ. Jadi selain daripada itu Irfan, jadi ibu bapa sebenarnya boleh menggalakkan anak-anak bersukan ini dengan menyediakanlah contohnya peralatan-peralatan sukan yang ada di rumah untuk melengkapkan mereka. Kerana apabila mereka perlukan prasarana atau peralatan ini, mereka akan lebih bermotivasi, mereka akan berjaya kepada aktiviti-aktiviti yang mereka minati. Baik, Doktor. Seperti yang kita boleh lihat sebenarnya ibu bapa ni merupakan orang yang pertama seperti Doktor cakap tadi, mereka adalah profesor pertama kepada murid-murid dan rumah itu merupakan universiti pertama kepada mereka untuk terus berjaya dalam kehidupan. Dan kalau kita nak bercakap mengenai guru pula, dan guru ini merupakan seorang jurulatih utama kepada murid khususnya di peringkat MSSM di sekolah misalnya. Jadi adakah pihak KPM sebenarnya membuka ruang dan peluang kepada guru yang menjadi jurulatih kepada atlet murid ini agar mereka memperoleh akreditasi dalam memajukan diri untuk melahirkan atlet yang lebih cemerlang? Silakan, Doktor. Ya, tidak dapat dinafikanlah Irfan bahawa sebenarnya peranan guru itu sebenarnya sangat penting. Tidak ada galang gantinya lah apabila mereka berada di sekolah. Jadi guru-guru akan melatih murid-murid ini sejak mereka berusia masuk cyber sekolah, iaitu daripada mereka berada di pra-sekolah, masuk sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya. Semua mereka bersama dengan guru-guru. Jadi guru-guru sebenarnya kalau kita melihat mereka tidak berkira untuk memajukan anak-anak mereka ini dari pelbagai segi, termasuklah dalam bidang sukan ini, kerana mereka sentiasa memotivasikan anak-anak untuk berjaya ke peringkat yang lebih tinggi dalam pelbagai bidang. Okey. Jadi kalau kita lihat dekat sini di peringkat KPM pula, sebenarnya kami di KPM tidak memandang enteng tentang usaha guru ini. Jadi di mana guru-guru ini kebanyakannya lihat dalam sukan mereka melatih anak-anak ini daripada pelbagai peringkat. Jadi di bahagian sukan, kurikulum dan kesenian ini sebenarnya kita ada satu unit kejurulatihan. Di mana unit ini sebenarnya ialah merancang program kejurulatihan untuk meningkatkan taraf jurulatih dalam pelbagai peringkat, sama ada di sekolah, daerah, negeri, juga peringkat kebangsaan. Jadi itu yang kita berikan kepada guru-guru kita. Jadi kalau kita lihat Irfan, jurulatih kita yang berada di pusat latihan daerah, sebenarnya selain daripada kita bagi latihan, jurulatih yang telah dilantik itu ialah diberi bayaran insentif jurulatih. Insentif yang kita berikan juga untuk menghargai usaha mereka melatih murid di peringkat akar umbi. Kerana di PLD ini guru-guru itu akan dilantik secara separuh masa. Tetapi kalau kita lihat di sekolah sukan negeri dan juga di sekolah sukan Malaysia, sebenarnya kita melantik jurulatih sepenuh masa. Jadi mereka akan terlibat sepenuh masa di sekolah sukan tersebut sebagai jurulatih, di mana mereka melatih anak-anak atlet yang ditempatkan di sekolah-sekolah ini, iaitu sekolah sukan negeri dan sekolah sukan Malaysia. Jadi mereka boleh berfokus sepenuhnya melatih atlet itu dalam sukan-sukan yang mereka ceburi. Jadi setiap jurulatih yang dilantik sebenarnya
ialah memiliki sekurang-kurangnya lesen C dalam skim pelesenan kejurulatihan kebangsaan yang diiktiraf oleh Institut Sukan Negara. Jadi dengan itu sebenarnya walaupun pihak KPM memberikan kursus-kursus kepada jurulatih kita, tetapi pihak KPM tidak menghalang mana-mana jurulatih yang sebenarnya ingin meningkatkan tahap persijilan mereka itu dalam bidang sains sukan maupun sijil sukan spesifik untuk mereka lebih ke hadapan. Ke hadapan. Terima kasih doktor. Dan nak tanya juga, mungkin ada guru-guru yang melihat kita sekarang ini, ada tak cara mereka, mungkin sekarang ini merupakan seorang guru matematik misalnya, tetapi ingin cuba menjadi seorang jurulatih, ada tak cara-cara ini doktor? Ya, mereka ada cara-cara tersebut di mana kita akan melihat bahawa guru-guru ini perlu untuk kalau secara asas dekat sekolah tidak ada masalah. Kerana mereka boleh melatih dari segi pendidikan jasmani dan sebagainya. Tapi untuk menjadi jurulatih mereka mesti menyertai kursus kejurulatihan asas. Jadi apabila mereka dapat kursus kejurulatihan asas itu, maksudnya mereka terlatihlah di peringkat awal untuk menjadi jurulatih. Baik, itu antara cara untuk guru-guru menjadi seorang jurulatih, di mana kita lihat tadi mereka ini sentiasa dihargai oleh KPM. KPM telah membuka platform kepada guru-guru dan jurulatih ini untuk menjadi seorang jurulatih yang hebat kepada murid-murid kita di sekolah dan sekaligus membentuk insan atlet yang cemerlang di negara kita. Jadi itulah di segmen 2 ini kita dah tahu bagaimana KPM telah membuka ruang kepada guru dan murid, dan sokongan dan dorongan daripada ibu bapa, guru-guru juga telah menjadi peranan utama kepada kecemerlangan murid-murid kita dalam bidang sukan di negara ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di DTV KPM, jangan ke mana-mana. Kembali menyaksikan Sembang Aktif di Didik TV KPM. Dalam kita bercerita, berkongsi mengenai kejayaan murid-murid kita dalam sukan MSSM ni, suka untuk saya ceritakan di sini mengenai pencapaian hebat murid-murid kita yang dulunya merupakan produk-produk MSSM tetapi sekarang ini merupakan atlet negara yang cukup hebat. Yang pertama kita lihat dulu Muhammad Azim Fahmi yang telah memecahkan rekod 100 meter kebangsaan dengan catatan masa 10.09 pada kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun, doktor. Dan yang kedua kita ada Izzah Amzan, merupakan pemenang pingat gangsa bagi Jim Brahma Sukan Commonwealth Birmingham 2020, dan kita tahu Non Dabita Sabri telah berjaya menyertai Sukan Olimpik Rio pada tahun 2016. Dan dalam kita mengetahui dan juga kita bangga dengan mereka ini, nak tahu juga pendekatan utama yang diambil oleh KPM sendiri untuk mengekalkan kecemerlangan murid dalam bidang sukan, terutamanya MSSM. Silakan doktor. Irfan Jadi kecemerlangan atlet ni sebenarnya ialah dia menyelah dalam kejuaraan MSSM seharusnya dikenal pasti untuk kita tempatkan di pusat-pusat kecemerlangan kita. Jadi kalau kita lihat murid-murid yang berada dalam kejohanan MSSM ini dikenal pasti oleh jurulatih-jurulatih yang akan turun ke pelbagai lokasi MSSM kita. Jadi jurulatih-jurulatih ini ialah jurulatih berkelayakan yang sebenarnya diturunkan ke lokasi pertandingan ini dan menilai kualiti anak-anak ataupun atlet-atlet murid yang bertanding. Jadi di sini jurulatih-jurulatih yang diturunkan ini akan melihat secara konsisten atlet-atlet yang bertanding, dan ketika itu jurulatih ini akan melihat bahawa mereka itu boleh ada potensi, dan kebanyakan jurulatih ini ialah berasal daripada sekolah-sekolah sukan di negara kita lah, Irfan. Jadi kalau kita lihat pemain-pemain ini yang telah dikenal pasti ini sebenarnya mereka akan melalui satu proses proses TID, di mana mereka akan layak untuk ditempatkan di sekolah sukan Malaysia apabila mereka melepasi proses tersebut. Jadi secara umumnya penempatan atlet-atlet kita ini di sekolah sukan Malaysia adalah bermula lagi daripada tingkatan 1 hinggalah ke tingkatan di pra-universiti. Di pra-universiti sebenarnya Jadi kalau kita lihat di pra-universiti di sekolah sukan, sebenarnya pra-universiti ini ialah kerjasama di antara KPM, MSN dan juga KPT. Jadi kalau kita lihat dalam kes ini tetapi
ada juga atlet-atlet kita yang diambil lebih awal. Oh, lagi awal betul. Lebih awal. Okey. Iaitu untuk sukan terjun, renang dan juga gimnastik artistik. Akan diambil seawal tahun 5, iaitu sekolah rendah. 11 tahun. Iaitu 11 tahun. Ya. Jadi kalau kita lihat dekat sini, jadi atlet-atlet yang telah dikenal pasti ini akan berada di Sekolah Sukan Malaysia dan mereka akan mengikuti secara sistematik dan berterusan serta diberi pendedahan penglibatan pertandingan hingga ke peringkat antarabangsa. Jadi di sekolah-sekolah sukan mereka akan didedahkan semuanya dan mereka sebenarnya adalah sebagai pelapis negara, pelapis atlet-atlet negara lah. Walau bagaimanapun mereka di sekolah sukan ini bukan sahaja mereka ini bertanding sahaja dalam sukan, tapi mereka adalah seimbang juga dari segi akademik. Jadi pada masa yang sama mereka akan belajar. Bagaimanapun pembelajaran mereka ialah menggunakan jadual fleksi. Disesuaikan dengan sukan mereka. Latihan sukan dan juga akademik juga terjaga di situ. Betul. Jadi dekat situ jadi kita seimbanglah. Seimbang. Dari segi akademik dan juga daripada sukan mereka, dan mereka akan dapat menjalani latihan sukan itu dengan betul, dengan yang terbaik dan bersistematik. Kerana mereka berada dalam sekolah sekolah sukan itu sendiri. Baik, kita melihat sebenarnya dalam sukan sekolah sukan ini telah memberikan satu bentuk pendidikan yang sistematik yang telah meimbangi antara pendidikan dan juga sukan juga. Okey doktor, saya nak kongsikan kepada doktor antara atlet cemerlang dalam MSSM 2022 ni yang telah menjadi pelapis negara, insya-Allah kita doakan. Yang pertama, Lau Wasen dari Perak yang berumur 16 tahun telah mendapat pingat emas individu dan pasukan bawah 18 tahun, dan kita ada adik Whitney Isabel anak Wilson dari Kedah Darul Aman yang baru saja berumur 14 tahun telah mendapat pingat emas dan merupakan atlet dari Sekolah Sukan Bukit Jalil doktor. Okey, dan lagi satu Ifan nak kongsikan untuk sukan hoki pula, kita ada adik Zati Aliani binti Zubir yang berumur 17 tahun merupakan atlet pelajar SSN SMK Seberang Temeloh Pahang dan telah dinobatkan sebagai pemain terbaik final MSSM tahun ini. Dan kita tak lupa juga kepada adik Nur Kristina Syamimi yang sama usianya dengan Zati, 17 tahun, telah menjadi Johan dan mendapat penjaga gol terbaik pada MSSM kali ini. Dan kita melihat tadi doktor, sebenarnya usia mereka ini telah terlatih pada muda sehingga mereka berusia 17 tahun misalnya. Dan nak tahu juga doktor, di Sekolah Sukan Malaysia ni ada banyak, tak banyak tapi ada beberapa. Adakah mungkin cikgu doktor boleh ceritakan bagaimana sekolah-sekolah sukan ini dapat membantu untuk melahirkan lagi banyak atlet yang cemerlang? Bagaimana doktor? Okey, terima kasih Ifan. Sebenarnya untuk atlet-atlet sukan ini, pusat kecemerlangan dia ada tiga. Ada tiga. Okey. Satu ialah bermula di PLD. Okey. Kemudian dia ada Sekolah Sukan Negeri. Dan kita ada Sekolah Sukan Malaysia. Jadi Sekolah Sukan Malaysia ini ialah sekolah sukan yang paling berprestij lah, kerana murid-murid yang daripada PLD dan juga Sekolah Sukan Negeri akan dipilih untuk berada di Sekolah Sukan Malaysia mengikut kelayakan tertentu yang mereka peroleh. Jadi untuk pengetahuan penonton dan Irfan juga, sebenarnya di sekolah sukan kita yang pertama yang dibina ialah Sekolah Sukan Bukit Jalil, yang sebenarnya telah beroperasi pada 1 Januari 1996 lagi. Pada waktu itu pengambilannya ialah untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 4, di mana murid kapasiti di Sekolah Bukit Jalil ini ialah sebanyak 400 untuk murid lelaki. Baik. Dan juga 200 untuk murid perempuan. Jadi kalau kita lihat dekat sini, pada waktu itu, pada mula pembukaan Sekolah Bukit Jalil, kita ada 12 jenis permainan sukan yang ditawarkan di sekolah ini. Jadi semua murid-murid ataupun atlet-atlet murid di Sekolah Sukan Bukit Jalil menjadi latihan dan kemudahan sukan yang ada di Sekolah Bukit Jalil dan juga di Kompleks Sukan Negara. Kerana Sekolah Bukit Jalil ialah berada di dalam kompon yang sama dengan Kompleks Sukan Negara di Bukit Jalil. Itu sekolah yang pertama. Kita ada selepas itu pada tahun 1998 iaitu pembukaan sekolah sukan yang baru, iaitu di Bandar Penawar. Nama dia pada waktu itu ialah Sekolah Sukan Bandar Penawar. Kalau sekarang ini dia dikenali sebagai Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail di Kota Tinggi Johor. Di sekolah ini sebenarnya mempunyai 10 jenis permainan
perkenalkan pada waktu itu dengan pengambilan 140 atlet pelajar dan kemudahan-kemudahan sukan di sekolah ini berbeza sedikit dengan di sekolah Sukan Bukit Jalil Di sekolah Sukan Bukit Jalil kita ada komplek sukan negara, tetapi di sekolah ini sekolah ini dilengkapi dengan segala kemudahan sukan. Dalam sekolah tu dah ada semua. Di sekolah ini begitulah jadi selepas itu kita ada juga sekolah yang ketiga, sekolah sukan Malaysia yang ketiga, iaitu sekolah sukan Malaysia Sabah, di Penampang yang dibina pada tahun 2009 dan beroperasi pada tahun 2013. Dan kini di seluruh negara kita ada 5 sekolah sukan Malaysia, termasuklah sekolah sukan Malaysia Pahang dan juga yang terbaru ialah sekolah sukan Malaysia Terengganu di Kuala Nerus. Baik. Jadi Irfan, saya percaya sebenarnya fasiliti yang terdapat di sekolah sukan Malaysia ini mampu untuk memberikan ataupun memberi kemudahan latihan kepada murid-murid kita secara berkesan untuk menyiapkan diri mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi bukan sahaja kemudahan fasiliti yang diadakan di sekolah sukan ini, tetapi sebenarnya jurulatih profesional yang ditempatkan di sini secara spesifik untuk sukan-sukan yang spesifik sebenarnya mampu untuk memberikan sokongan dan motivasi kepada atlet-atlet murid kita yang ditempatkan di situ, dan mereka mampu bersaing di kejohanan-kejohanan sukan di peringkat tertinggi dan mengekalkan kecemerlangan dalam bidang sukan, yang kerana sebenarnya anak-anak kita ini sebenarnya akan dilatih untuk sebagai pelapis negara. Baik Doktor, terima kasih atas jawapan yang telah diberikan. Kita sudah ambil maklum ucapnya bahawa kerjasama banyak pihak telah pun melahirkan banyak atlet. Semestinya mereka ditempatkan dalam pusat kecemerlangan sukan yang terdapat di Malaysia. Bukan sahaja di Semenanjung, juga di Sabah ada sekolah sukan Sabah di Penampang itu. Jadi kita dah fahami bahawa dengan adanya pusat kecemerlangan sukan ini telah membantu murid-murid kita dan jurulatih untuk sama-sama bergabung tenaga melahirkan atlet yang lebih ramai dan berkualiti pada masa yang akan datang. Jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Sembang Aktif Didik TV KPM. Bersama kami dalam Sembang Aktif Didik TV KPM, Ifan masih bersama dengan Dr. Latif di sini. Terus kita tanya soalan kepada doktor. Dunia kini semakin mencabar dengan pengaruh media sosial yang tiada batasan. Apakah tindakan KPM dalam memastikan atlet murid yang sentiasa fokus untuk cemerlang dalam bidang sukan? Silakan doktor. Ya, Irfan. Memang tidak dinafikan dunia kini sebenarnya ialah tanpa sepadan dengan pemeluasan penggunaan internet serta telefon dalam kalangan murid-murid kita. Bagaimanapun ini sebenarnya ialah satu cabaran kepada murid-murid kita untuk menceburi dalam bidang sukan. Jadi untuk KPM sendiri jadi KPM berusaha untuk memastikan bahawa murid-murid yang berkecimpung dalam bidang sukan ini ataupun memiliki potensi di dalam bidang sukan sebagai atlet yang cemerlang mengikuti latihan dan pertandingan secara berterusan. Dengan itu menjadi dapatlah mengelakkan mereka berfokus kepada benda yang lain. Jadi kalau kita lihat selain daripada kejohanan MSSM yang dijalankan di peringkat kebangsaan ini, sebenarnya murid telah mengikuti perlawanan sebelum itu di peringkat sekolah, di peringkat daerah dan juga di peringkat negeri. Jadi sepanjang tempoh itu sebenarnya mereka menjalani pelbagai latihan latihan di sekolah ataupun latihan berpusat sebenarnya untuk menunjukkan potensi sebenar mereka. Jadi itu ialah kalau kita lihat dalam MSSM. Selain itu sebenarnya Irfan kalau kita lihat sebenarnya selain daripada MSSM KPM juga telah merancangkan lain-lain kejohanan supaya penglibatan murid ini berlaku sepanjang waktu. Dari awal hingga 2 tahun lah. Jadi selepas saja tamat MSSM ini jadi program-program sukan di peringkat KPM akan diteruskan iaitu dengan program Liga Sukan Kebangsaan yang melibatkan beberapa jenis sukan seperti bola sepak, olahraga, bola jaring dan juga sepak takraw. Ya, selain itu juga kalau kita lihat di sekolah-sekolah sukan Malaysia, jadi siri-siri perlawanan yang melibatkan sukan tertentu juga dirancang dalam usaha untuk memastikan kecemerlangan atlet murid kita dalam bidang sukan sentiasa dipelihara dan ditingkatkan. Jadi kejohanan ini bukan saja dirancang untuk disediakan dalam negara, bahkan
ada juga pertandingan-pertandingan untuk murid-murid di sekolah sukan Malaysia ini ialah ke luar negara untuk mendarahkan anak-anak murid kita ini, atlet-atlet murid ini untuk peringkat yang lebih tinggi. Baik, nampaknya doktor, perancangan telah dilakukan dengan rapi oleh pihak KPM untuk memastikan murid-murid kita yang aktif dalam bidang sukan ini tidak terpesong fokusnya kepada benda yang lain. Jadi itulah jawapan doktor sebentar tadi. Dan soalan yang kedua kepada doktor, sebenarnya pemegang rekod Malaysia lari 1 meter iaitu Muhammad Azim Fahmi telah menyatakan hasrat beliau untuk meneruskan pelajaran. Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh pihak KPM untuk membela nasib mereka dalam bidang akademik tanpa mengetepikan kecemerlangan mereka dalam bidang yang diceburi? Silakan. Ya betul ya. Jadi KPM pihak KPM sebenarnya tidak pernah mengenepikan usaha murid yang telah berjaya menunjukkan potensi untuk mewakili negeri dan juga negara dalam sukan seperti yang Irfan sebutkan tadi jadi kalau kita lihat pelbagai kemudahan dan peluang yang telah diberikan kepada atlet untuk mengimbangi diri mereka dari segi aspek sukan dan juga akademik kerana ini merupakan matlamat kita untuk melahirkan murid-murid yang seimbang dari pergi jasmani, emosi, rohani dan intelektual selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan Jadi untuk pengetahuan Irfan dan juga penonton sekalian jadi di peringkat KPM kita ada membuat jalinan kerjasama dengan Majlis Sukan Negara dan juga Persatuan Sukan Kebangsaan juga dengan Universiti Awam. Okey. Di dalam menguruskan penempatan atlet ini di bawah program pra-universiti di Sekolah Sukan Malaysia. Okey, jadi murid-murid selepas SPM mereka akan ditempatkan di pra-universiti di Sekolah Sukan Malaysia, di mana murid-murid ini ialah atlet-atlet yang cemerlang dalam sukan diberikan peluang untuk melajukan pengajian di peringkat ini jadi dekat sini calon-calon ini sebenarnya of course lah calon-calon ini sebenarnya calon-calon atlet yang cemerlang ianya adalah calon-calon yang diperakui oleh Majlis Sukan Negara ataupun Majlis Sukan Negeri dan juga Persatuan Sukan Kebangsaan jadi dengan kelulusan sijil pelajaran Malaysia mereka layak untuk melajukan ke peringkat pra-universiti di sekolah sukan mengikut bidang yang mereka pilih mengikut kelayakan mereka dalam SPM lah jadi atlet murid ini sebenarnya ialah layak untuk mengikuti pelajaran mereka di peringkat pra-universiti ini bukan sahaja dalam karier pelajaran mereka di pra-universiti tetapi mereka dapat meneruskan karier mereka dalam bidang sukan dengan lebih sistematik kerana mereka berada di dalam sekolah sukan dalam sekolah sukan Malaysia. Jadi mereka ini sebenarnya selain daripada itu mereka juga diberi imbuhan keuangan mereka berada di pra-universiti di sekolah sukan Malaysia. Jadi bagi murid ini selepas mereka mengikuti pelajaran pra-universiti iaitu selama 4 semester jadi mereka akan dapat menyambung ke peringkat ijazah di universiti awam yang menjalin kerjasama dengan program pra-universiti SSM. Jadi mereka akan melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda lah. Jadi dalam kes ini KPM amat serius untuk menjaga kebajikan atlet daripada segi akademik mereka dan mengeluarkan mereka bukan sahaja sebagai pelapis sukan tetapi juga atlet-atlet yang berkualiti dalam bidang pendidikan. Baik doktor, terima kasih. Dan bercakap mengenai atlet yang telah pun melanjutkan pengajian dalam ijazah muda, Irfan sebenarnya doktor pernah sekali satu kelas dengan penilai Rinong di Universiti Awam dan di situ kita melihat bukan sahaja kita sebagai orang biasa seperti Irfan ni tapi kita juga dapat satu kelas dengan atlet menunjukkan bahawa KPM telah mementingkan aspek pendidikan mereka juga dalam bidang akademik doktor. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan. Umum mengetahui bahawa untuk cemerlang dalam bidang sukan ni pastinya perlukan pelbagai pengorbanan misalnya tenaga, masa dan wang. Adakah bentuk bantuan tertentu telah diberikan kepada murid-murid kita oleh KPM untuk mencapai kecemerlangan yang lebih baik doktor? Terima kasih Irwan. Jadi kalau kita lihat tadi seperti yang saya sebutkan tadi murid-murid kita juga sebenarnya dia mempunyai bantuan lah daripada segi keuangan selain daripada bantuan daripada segi moral, kemudahan dan sebagainya yang berada di sekolah sukan. Jadi di peringkat KPM kita ada menyediakan skim beasiswa sukan yang khusus untuk atlet murid yang telah mewakili negeri
di peringkat kebangsaan. Jadi bantuan kewangan ini sebenarnya sedikit sebanyaklah mampu untuk membantu murid-murid ini membeli seperti kelengkapan sukan yang mereka perlukan, terutamanya bagi golongan ibu bapa yang berpendapatan rendah. Jadi untuk makluman Irfan dan juga para penonton sekalian, beasiswa sukan ini sebenarnya telah diperkenalkan mulai tahun 2005 lagi dalam usaha untuk meningkatkan kecemerlangan sukan kepada murid-murid di bawah program pembangunan sukan sekolah. Jadi ini sebenarnya sebagai satu galakan jadi skim beasiswa sukan ini sebagai satu galakan kepada murid untuk bersungguh-sungguh mencapai prestasi yang tinggi di dalam bidang sukan mereka. Baik, terima kasih doktor. Sudah jelas kita lihat di sini bahawa KPM telah memberikan satu insentif kepada murid-murid kita, atlet-atlet untuk terus maju dalam bidang ini, dan mereka telah diberikan galakan motivasi yang cukup baik supaya mereka dapat terus maju dalam menjadi seorang atlet yang cemerlang dalam negara kita. Jadi doktor, kita berbalik kepada MSSM tahun ini doktor. Kalau kita lihat analisa doktor negeri Selangor telah mengungguli carta dengan memenangi 9 jenis sukan sekarang ini, dan kita dapat mengatakan apa? Dan negeri lain juga telah ikut rapat di belakang. Contohnya negeri Johor, doktor. Mungkin doktor boleh berikan sedikit komen. Adakah Selangor dapat terus menjadi juara pada tahun ini atau bagaimana? Ya, semua mungkin sedang berdebar-debar menunggu. Dan kita sebenarnya masih ada lagi satu jenis sukan yang belum dipertandingkan pada hari ini, iaitu kejohanan olahraga. Jadi dalam kejohanan olahraga nantilah akan menentukan segala-galanya, sama ada Selangor akan terus mengungguli ataupun negeri-negeri lain dapat memintas dengan kemajuan sukan yang semakin pesat di negara kita. Baik, jadi kita nantikan sama-sama siapakah juara keseluruhan MSSM 2022. Nak tanya doktor, kita dah sembang banyak hari ini dalam Sembang Aktif. Bagaimana harapan doktor dalam kecemerlangan sukan di negara? Silakan doktor. Okey, terima kasih Irfan. Jadi harapan saya kepada atlet-atlet sukan ini, kita mengharapkan bahawa atlet-atlet sukan kita ini bukan sahaja cemerlang dalam sukan, tetapi mereka juga cemerlang dalam akademik. Dapat menyeimbangkan berkenaan dengan sukan dan akademik, kerana kedua-duanya ialah penting untuk masa hadapan mereka. Jadi kita juga mengharapkan bahawa murid-murid kita dengan pelaksanaan sukan yang kita laksanakan itu juga boleh membawa ke atas hasrat Kementerian Pendidikan sendiri ke arah perpaduan di kalangan murid kita, kerana mereka bergaul bersama mereka dalam kejohanan sukan tanpa mengira kaum dekat situ. Dan juga kita harapkan bahawa mereka dapat menyemai tentang elemen sekolahku sejahtera yang sekarang ini diperkenalkan oleh KPM, supaya mereka dapat menghayati tentang elemen-elemen itu dan mereka akan bergerak daripada satu peringkat ke peringkat sebagai murid-murid ataupun atlet sukan yang berkarisma, yang juga cemerlang. Jadi akhirnya saya mengharapkan semuanya akan berjalan lancar dan majulah sukan untuk negara. Kita lakukan lagi sekali, majulah sukan untuk negara. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Latif bin Muhammad selaku pengarah bahagian sukan, kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita mengharapkan yang terbaik untuk atlet kita supaya terus maju dalam bidang sukan dalam negara ini dan juga di peringkat antarabangsa. Jumpa lagi dalam Sembang Aktif di TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.